Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi bertemu untuk meneruskan pengajian kuliah Sirah Khulafa' Ar-Rashidin, siri yang ke-20 lebih dah kot rasanya kan. Dan siri ini kita sambung setelah lama berhenti. Kita berhenti lebih kurang hampir setahun kot kita berhenti rasanya. Lama, sangat lama, dengan macam-macam komitmen lain. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan juga izin untuk bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dapatlah meningkatkan sedikit sebanyak kefahaman kita dalam mengenali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam mengikut perjuangan dan juga jejak langkah mereka. Jadi untuk sahabat-sahabat yang telah mengikut kelas yang lepas, saya ingat saya kalau ikut penanda buku saya dan juga input yang daripada Haji Abdul Rahman, last kali kita cerita berkaitan dengan pembukaan Qadisiyah ataupun perang Qadisiyah, di mana tentera Islam pada ketika itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di kawasan Iraq. Itu yang terakhir kita cerita, peristiwa yang berlaku pada tahun ke-14 Hijrah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hari ini kita akan sambung lagi insya-Allah pengajian kita. Bagi siapa-siapa yang ada buku cetakan yang sama macam saya ni, Perjalanan Hidup 4 Khalifah Rasul yang Agung, bolehlah melihat muka surat ke-338. Hari ini kita akan sambung berkaitan tajuk pengiriman Utbah bin Ghazwan ke Basrah. Muka surat 338, terus selepas bab pembukaan kota ataupun perang Qadisiyah. Baik. Untuk kita sambung bab ni, sebelum kita sambung, sebagaimana yang kita dah cerita dahulu, kalau tuan-tuan masih ingat masa kita sebut tentang pembukaan kota-kota di negeri Syam, pada waktu yang sama, tahun ke-14 Hijrah, tahun ke-15 Hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menggerakkan tentera, ekspedisi ketenteraan yang besar ke kedua-dua arah, daripada arah utara di atas di negeri Syam, dan juga mereka juga bergerak menuju ke negeri Iraq di sebelah barat. Baik. Kita dah sebut juga, kalau tuan-tuan masih ingat dalam kelas-kelas yang dulu, pada waktu yang sama, waktu yang kita duk cerita ni, di mana para sahabat menghadapi tekanan di negeri Iraq, mereka berdepan dengan Qadisiyah. Sebelum tu peperangan kecil, peperangan Jisr, yang ramai para sahabat telah meninggal dunia pada ketika itu. Kita dah cerita panjang. Dalam masa yang sama, ekspedisi di Syam juga berhadapan dengan cabaran yang besar. Perang Hims, Qin Nasrin, Qaisariyah, Yarmouk, pembukaan kota Palestin, ni semua berlaku pada waktu yang sama. Dan dulu kita dah cerita bahawa di negeri Syam ada panglima-panglima hebat yang telah dilantik oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk memimpin peperangan di Syam. Kita dah cerita dahulu tentang tentang Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, tentang Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, tentang Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ini semua panglima-panglima besar yang dihantar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk memimpin tentera di Syam. Pada waktu yang sama, kumpulan tentera yang lain yang tidak kurang hebatnya, yang tidak kurang besarnya, juga kumpulan yang sangat besar, yang sangat penting, bergerak menuju ke negeri Iraq, Qadisiyah. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah cerita dahulu, asalnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia sendiri nak pergi mengiringi tentera, nak memimpin tentera di negeri Iraq. Maksudnya perang ni bukan kecil berbanding dengan negeri Syam, dia juga satu peperangan yang sangat besar.
Apa tanda perang ni besar? Sehingga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berhajat untuk memimpin tentera pergi perang di Iraq. Perang Qadisiyah, dia sendiri nak pergi. Sehinggalah akhirnya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Sayyidina Umar bahawa, ya Khalifah, lebih baik engkau tinggal di Madinah dan hantarlah tentera yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi ke Qadisiyah. Itu lebih baik dia sekadar tinggal di Madinah. Maka Umar radhiyallahu anhu mendengar nasihat daripada Abdul Rahman bin Auf, dia kekal di Madinah. Artinya perang ni sangat penting sampai Umar sendiri nak pergi dan nak perang. Dan pada masa yang sama juga, tahun ke-14 Hijrah ni, sebelum kita nak masuk lebih dalam tentang sambungan siri peperangan di Iraq setelah pembukaan Qadisiyah, antara banyak juga perkara penting yang berlaku pada tahun ke-14 Hijrah. Antaranya sebahagian pengkaji menyebut inilah pada awal-awal tahun di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memulakan satu sunnah yang telah lama ditinggalkan daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu mula mendirikan solat tarawih secara berjemaah. Itu aktiviti di Madinah. Mereka mendirikan solat tarawih secara berjemaah, yang kita pun tak mau ceritalah dengan panjang lebar. Saya percaya tuan-tuan yang mengikuti kelas hadis dah tahu macam mana kronologi sembahyang tarawih bermula dibuat secara berjemaah di zaman Umar. Kita tak mau cerita bab tu. Dan pada tahun ke-14 Hijrah ini juga, penulis-penulis sirah menyebutkan bahawa satu lagi peristiwa yang berlaku adalah Umar radhiyallahu anhu telah sebat anaknya sendiri atas kesalahan meminum arak. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Abdul Rahman bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain disebutkan Ubaidullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada sebahagian riwayat depa campur dua-dua sekali, depa kata dua-dua ni pernah dihukum oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Peristiwa ni berlaku juga tahun ke-14 Hijrah. Nampak kan? Punya crowded event yang berlaku pada tahun 14, 15, 16 Hijrah. Di awal-awal pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia bercerita bahawa ketika itu di Mesir, Abdul Rahman bin Umar telah pun ditangkap meminum arak, ataupun dia mengaku dia minum arak. Dia pergi jumpa khalifah, pergi jumpa governor pada ketika itu ataupun pemimpin Amr bin Al-As, bagi tahu kan Amr bin Al-As, aku minum arak, tolong hukum aku. Amr bin Al-As, dia ni anak khalifah ni yang main mengaku minum arak, maka memandangkan orang ini berkedudukan, orang ini adalah anak khalifah, Amr bin Al-As pun memilih jalan tengah, sebab dia secara sembunyi-sembunyi, tak bagi tahu ke orang, sebab dia sembunyi-sembunyi, dan peristiwa ataupun cerita itu sampai kepada pengetahuan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar tulis surat kepada Amr bin Al-As, hantar balik Abdul Rahman mai ke Madinah. Hantar balik mai ke Madinah, dan Umar radhiyallahu anhu dia sebat sekali lagi Abdul Rahman ibnu Umar. Sebahagian penulis kata yang sebat pertama tu sebab hudud. Sebat kedua ni sebab seorang bapa yang takdib, yang mengajar anaknya. Itu juga peristiwa yang berlaku pada tahun ke-14 Hijrah. Baik, seterusnya kita sambung pada muka surat 338, pengiriman Utbah bin Ghazwan ke Basrah. Kemudian setelah berakhirnya perang Qadisiyah, Umar radhiyallahu anhu mengantar utusan memerintahkan kumpulan tentera yang dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan untuk pergi ke Basrah. Jadi untuk pergi ke Basrah dengan tujuan untuk menghentikan segala bantuan yang boleh dihantar oleh Parsi daripada Basrah ataupun daripada Iraq pergi ke Madain. Jadi mereka boleh conquer Madain dengan lebih mudah. Hantar tentera naik ke atas pergi ke Basrah untuk menyekat segala bantuan yang boleh dihantar. Dan tentera ini asalnya 300 orang di bawah pimpinan Utbah bin Ghazwan. Cuma 300 orang ni lama kelamaan bercampur dengan orang-orang yang ada di situ, mereka pun bertambah menjadi 500 orang. Jadi 500 orang tentera pergi ke Basrah untuk menahan bantuan-bantuan yang boleh dihantar ke Madain. Strategi untuk hentam Madain. Apa yang penting Madain? Madain terletaknya di situ singgahsana Kisra. Ada istana putih, White House lah zaman tu, milik Kisra. Sebab tu tuan-tuan perasan, saya sebut tadi, perang di Iraq ini tak kurang pentingnya berbanding perang di Syam. Sebab perang di Syam, mereka melawan wakil kepada Hercules.
Mereka lawan wakil, orang-orang Arab yang menerima pemerintahan Rom. Jadi pusat pemerintahan Rom bukan di situ. Dia lawan dengan halif ataupun lawan dengan orang Arab yang telah menerima Rom ataupun menjadikan Rom sebagai pemimpin. Kecil lah berbanding dengan Parsi. Sebab di Parsi, apabila mereka berjaya masuk dan menguasai Madain, artinya Parsi habis. Istananya berada di situ. Dan pada ketika ini, tahun ke-14 Hijrah, mereka sangat hampir untuk masuk ke Madain. Setelah mereka menang dalam Qadisiyah, dekat sangat nak masuk Madain. Jadi strategi untuk masuk perang di Madain, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghantar Utbah ibn Ghazwan pergi ke Basrah. Hentikan segala bantuan yang boleh dihantar kepada orang di Madain. Itu yang pertama. Dan apabila mereka sampai, sebelum sampai ke Basrah, berlakulah beberapa pertempuran di antara tentera Utbah dan juga orang-orang yang menyokong Parsi pada ketika itu. Kalau tuan-tuan boleh tengok muka surat yang 339, 340, dan tentera Islam berjaya mengalahkan mereka. Akhirnya ada satu ucapan yang disebutkan oleh Utbah bin Ghazwan kepada para sahabat dia. Dia sebut kepada mereka, antara intipati lah, ringkasan apa yang dia ceritakan kepada mereka dalam khutbah dia setelah mereka berjaya menumpaskan musuh di dalam perjalanan ke Basrah. Kata Utbah bin Ghazwan, sesungguhnya dunia ini akan hilang, dunia ni akan pergi, dan yang akan datang nanti adalah negeri akhirat. Dunia akan pergi, akhirat akan datang kepada kita. Dan kami pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kalaulah satu batu dilontar ke dalam neraka, batu itu akan 70 tahun jatuh dia, belum lagi sampai ke pusat neraka yang paling bawah. Sedangkan neraka itu pasti akan dipenuhi dengan ahli-ahlinya. Dan kami juga pernah dengar daripada Nabi SAW bahawa dalam syurga itu, satu kawasan nak menuju ke satu kawasan, luasnya syurga itu 40 tahun perjalanan daripada satu tempat nak pergi ke tempat lain. Luas, sangat besar syurga. Kata Utbah, dan syurga itu juga akan dipenuhi oleh ahli-ahlinya. Utbah bin Ghazwan kata, satu ketika dahulu aku adalah orang ketujuh yang beriman dengan Nabi SAW. Pernah satu masa kami hidup dalam keadaan tak ada makanan. Kami kena makan makanan samar, pokok samar, sehingga mulut kami luka. Dan ada satu masa kami tak cukup baju pun untuk pakai. Aku dengan Sa'ad bin Malik, kami share baju seorang setengah. Kami pernah hidup di zaman itu. Kemudian kita telah mengecap kemewahan pada hari ini. Orang-orang yang dahulunya susah tu, sekarang ini kesemua mereka telah pun menjadi amir, menjadi pemimpin. Maka hendaklah kita berjaga-jaga dengan ujian. Jadi itu Utbah yang mana dia pun bergerak untuk menuju ke Basrah, yang pertama. Dan yang kedua, apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengarahkan Utbah bin Ghazwan pergi ke Basrah, Umar juga berpesan kepada Utbah. Banyak pesanan yang disebut kepada Utbah bin Ghazwan. Antaranya, Umar beritahu dekat dia, beritahu, hang tunggu pergi ke Basrah. Jangan berputus asa, jangan risau, jangan takut. Pergi je ke Basrah. Aku akan arahkan Al-Ala Al-Hadrami, Al-Ala ibn Al-Hadrami, untuk hantar bantuan yang dipimpin oleh Afrajah. Al-Ala ibn Hadrami, pakar Bahrain. Kalau nak ingat nama dia, Al-Ala ibn Hadrami, daripada zaman Nabi SAW lagi, Nabi hantar dia pergi ke Bahrain. Apabila orang mula murtad, Nabi SAW masih hidup, orang pertama Nabi hantar adalah Al-Ala ibn Al-Hadrami. Pergi ke Bahrain, jumpa dengan Al-Munzir ibn Sawa, Raja Bahrain. Dakwah dia sampai dia masuk Islam. Lepas Nabi SAW wafat, zaman Abu Bakar hantar lagi Al-Ala pergi ke Bahrain. Pergi ke Bahrain untuk mempertahankan, untuk berperang dengan orang yang murtad di Bahrain. Nanti kita akan sambung sikit lah kalau ada cerita, ada tempat nak sentuh cerita dia. Ada mukjizat besar yang diperlihatkan di bawah kepimpinan Al-Ala Al-Hadrami ini. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bagi tahu kepada Utbah, hang pi sahaja ke Basrah. Aku akan pesan kepada Al-Ala untuk hantar bantuan kepada engkau. Pergilah, lawanlah sehingga mereka beriman dengan Allah ataupun membayar jizyah. Dan Umar radhiyallahu anhu pesan kepada dia, janganlah berlaku sombong. Jangan sombong. Antara pesanan Umar bila dia nak hantar, banyak kali juga sebelum ni kita dah lihat Umar selalu pesan kepada pemimpin-pemimpin tenteranya, jangan sombong, jangan bongkak.
power macam mana sekalipun hang, jangan jadi bongkak dan juga jangan jadi sombong. Kerana Omar kata, yang aku takuti adalah istidraj. Apabila kamu berterusan melakukan maksiat dan kamu melihat kesenangan dengan maksiat itu, itulah yang aku takuti akan menjatuhkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Jadi mereka pun pergi, sampailah ke tempat yang namanya Ubullah, tahun ke-14 Hijrah. Setelah sampai di situ, akhirnya selang beberapa ketika Utbah ibn Ghazwan meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, Umar radhiyallahu anhu hantar pula Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk pergi ke Basrah, ganti tempat dia. Selepas Utbah, pergi Al-Mughirah bin Syu'bah, kontrol di kawasan Basrah. Lepas 2 tahun, Al-Mughirah bin Syu'bah pula dilucutkan jawatan. Kalau tuan-tuan ingat, dulu kita pernah cerita mungkin berkaitan dengan tuduhan. Dia dituduh melakukan zina pada ketika itu, dan tuduhan tu tak cukup saksi, jadi dia tak dikenakan hukuman. Cuma setelah tuduhan tu berlaku, Umar radhiyallahu anhu pecat Al-Mughirah ibn Syu'bah dan digantikan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Utbah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diganti oleh Al-Mughirah bin Syu'bah di Basrah, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga diganti selepas itu oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Lepas tu berangkat menuju ke Madain. Mereka perang Madain ni berlaku pada tahun ke-15 Hijrah. Antara pandangan yang paling kuat berlaku pada tahun ke-15 Hijrah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebagai salah satu strategi nak pergi ke Madain, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia hantar Zuhrah untuk pergi ke depan. Bukan lagi dia di depan, dia hantar Zuhrah untuk pergi ke depan. Dan juga beberapa pemimpin besar dihantar untuk jalan dahulu sebelum dia. Antaranya Hisham ibn Utbah pergi ke depan dan sebagainya. Dia berada dalam tentera juga, tapi dia di barisan belakang. Sa'ad bin Abi Waqqas di belakang, di hadapan dipimpin oleh Zuhrah, pergi untuk sampai ke Madain. Dan mereka berdepan dengan beberapa peperangan lah, peperangan kecil-kecil, antaranya di Babil. Babil ni cerita banyak juga kita ada cerita. Kalau cerita yang ada kaitan, tuan-tuan ingat kita cerita tentang 2 orang malaikat yang turun mengajarkan sihir tu di negeri Babil. Dan ada cerita di zaman selepas zaman Nabi SAW pun masih ada cerita-cerita orang pergi ke Babil untuk pergi ambil sihir. Ada lagi lah cerita tu. Jadi di Babil berlaku peperangan di mana Zuhrah telah berdepan dengan kumpulan Fairuzan. Fairuzan ni pemimpin perang Parsi, antara yang paling hebat setelah Rustum. Rustum dah mati dah. Rustum ni kan, cerita Rustum ni dia munajim, ahli nujum, istana, yang juga panglima. Rustum mati dibunuh dalam Qadisiyah. Fairuzan antara yang paling hebat juga. Perang di Babil, mereka telah dikalahkan. Mereka dikalahkan oleh tentera Islam, mereka kalah. Akhirnya Parsi lari, tapi Fairuzan tak mati. Dia lari tinggalkan tentera-tentera yang lain. Sebahagian pergi ke Madain, sebahagian pergi ke Nahawand. Kemudian perang Kutha. Perang Kutha ni juga berlaku ketika dalam perjalanan menuju ke Madain. Satu kumpulan tentera Parsi berdepan dengan satu kumpulan tentera Islam pada ketika itu. Seorang lagi panglima Parsi, Syahriar nama dia. Syahriar dia ajak siapa yang nak lawan one by one, nak lawan betul-betul satu sama satu. Dan ketika itu ada seorang di kalangan tentera Islam, Nail Al-A'raji, Abu Nubatah. Saya tak tahu Nubatah ke Nabatah, dan sebagian kita tulis Abu Nubatah. Nail Al-A'raji dia pergi lawan satu sama satu dengan Syahriar. Lawan, mula-mula dia berbaling tombak daripada jauh, kemudian dia lawan pedang, dua orang di atas kuda, dan dia lawan pedang. Dan ditakdirkan Syahriar hampir nak membunuh Abu Nubatah ni. Hampir-hampir dia nak bunuh, sehinggalah bila dia angkat pisau kecil dia untuk tikam. Ni senjata-senjata Arab jahiliah lah. Dia ada tombak untuk jarak jauh, dia ada panah untuk lagi jauh, dia ada pedang untuk dekat-dekat lawan, dan dia ada pisau kecil untuk bunuh orang yang betul-betul dekat. Dia ada banyak senjata dia bawa. Walaupun zaman tu tak ada pistol, senapang apa semua, senjata dia bawa ada macam-macam jenis juga. Jadi ketika sampailah Syahriar nak mengambil dia punya pisau kecil untuk membunuh Abu Nubatah, Abu Nubatah gigit jari dia. Berjaya gigit jari dia.
sampailah jari dia sakit, lalu dia pun terlepas dia punya pisau dan Abu Nubatah berjaya bunuhnya. Nail al-A'raji bunuh Syahriar. Dan kenapa penting Nail al-A'raji ni? Kerana dialah orang pertama yang memakai gelang. Apabila dia berjaya membunuh Syahriar, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, hang ambil semua gelang-gelang dia hang pakai. Gelang ni, kalau duduk di rumah, saja-saja, laki tak boleh pakai lah. Laki pakai gelang sebagai, itu perhiasan perempuan. Tapi di medan perang, kalau orang boleh rampas gelang panglima tentera lain dan dia pakai, dia boleh rampas kuda perang yang milik panglima tentera lain, dia boleh bawa, kira dahsyat lah, hebat lah dia. Jadi, Nail al-A'raji, Abu Nubatah adalah orang pertama yang memakai gelang ketika perang. Mana dia dapat gelang tu? Gelang yang dia rampas adalah daripada Syahriar setelah mereka menang dalam perang Kutha. Itu antara yang berlaku di peringkat awal. Duk jalan lagi ni, nak pergi ke Madain, ini peristiwa-peristiwa awal yang berlaku. Apa lagi yang jadi lepas tu? Perang Nahrashir. Saya tak tahu pasal apa dia tulis Bahu Rasir ni, tapi dalam buku Arab saya dia tulis Nahrashir. Nahrashir, yang ni tulis Bahu Rasir, saya pun tak tahu mana satu yang betul. Ini salah satu peristiwa yang berlaku pada tahun 16 Hijrah. Ataupun Nahrashir ni tempat dia sangat dekat dengan Madain. Dekat dengan Madain, Sungai Tigris di tengah-tengah. Jadi kalau nak pergi daripada Nahrashir ni, kena rentas sungai tu baru boleh pergi cross. Sungai kena rentas. Kalau tidak tak boleh sampai ke Madain. Di depan ada Madain. Bila mereka sampai di situ, mereka mendapati di situ tak ada apa-apa pun melainkan petani. Tentera semua dah hilang, lari berkumpul di Madain untuk bertahan di Madain, kecuali kumpulan-kumpulan yang kecil petani sahaja yang ada di situ dengan makanan-makanan dan bekalan petani. Lalu mereka pun ambil rampas dan juga dakwah petani ini masuk Islam. Ada di kalangan mereka nak masuk Islam, tapi ada di kalangan mereka yang tak mau masuk Islam. Didakwah tak mau masuk Islam, bertahan sehingga akhirnya mereka telah berjaya dikepung oleh tentera Islam di bawah pimpinan Zuhrah pada ketika itu. Kepung mereka dikepung dan tak ada makanan, tak boleh keluar untuk dapatkan makanan, dan ramai di antara mereka pada ketika itu mati. Mereka mati sebab tak ada makanan, tapi mereka tak mau masuk Islam. Ini bangsa ketegak lah. Petani-petani yang ketegak tak mau masuk Islam dan juga tak mau bayar jizyah. So kita dah cerita juga sebelum ni, tentera Islam apabila mereka masuk ke mana-mana tempat, satu, hampa masuk Islam, yang kedua bayar jizyah, bayar cukai, berada di bawah taklukan negara Islam. Cukai pun tak mau, masuk Islam pun tak mau, maka mereka kena berdepan dengan peperangan. Sampai di situ, sampan dah tak ada. Di Nahrashir ni, semua sampan dan semua harta kebanyakannya telah pun dibawa lari pergi ke Madain. Nak masuk ke Madain, kena cross sungai dahulu. Jadi tak ada pilihan bagi tentera Islam. Duduklah mereka di situ. Tapi mereka berjaya lihat daripada Nahrashir ni, mereka dapat lihat istana putih yang besar milik Kisra. Mereka boleh lihat. Kisra pada ketika itu Yazdajir nama dia. Mereka nampaklah istana Yazdajir, cuma tak boleh nak cross. Dan setelah mereka berjaya menakluki Nahrashir ni, peristiwa masih lagi tahun ke-16, ayak pasang, cuma sungai tak ada. Sungai ada, ayak pasang, sungai ada, tapi sampan tak ada. Mereka pun duk tunggu kat situ. Macam mana kita nak pergi masuk ke Madain? Nak cross sungai tanpa kenderaan yang proper sangat berisiko. Sebab tentera belah sana, mereka tunggu je. Siapa dah sampai dekat dengan tengah berenang lagi, dengan tengah basah semua cukup, dia boleh panah dengan mudah je. Jadi nak cross tu tanpa sampan, berisiko. Serah dirilah maksudnya kalau nak cross. Tapi kalau tak cross, tak boleh sampai ke Madain. Madain jauh di depan mereka. Ketika itu, ayat pasang, antara khutbah penting yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tuan-tuan tengok muka surat 345, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inna aduwakum qad i'tasama minkum bihadzal bahr." Sesungguhnya musuh-musuh kamu
telah berlindung daripada kamu dengan sungai ini. Dia kata bahar lah, dia kata laut, tapi sungai. Sungai yang besar macam laut. Fala takhlisuna ilaihim ma'ahu wa hum yakhlisuna ilaikum idza sya'u fi sufunihim. Kamu tak boleh sampai kepada mereka sedangkan mereka boleh sampai kepada kamu dengan sampan-sampan mereka apabila mereka nak. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bagi tahu kat tentera Islam, sekarang upper hand yang duduk di atas adalah depa. Hampa tak boleh sampai kepada depa. Sedangkan bila-bila masa depa nak serang kita, depa boleh serang kita dengan sampan yang depa ada. Walaysa wara'akum syai'un takhafuna an tu'tau minhu. Dan di belakang kamu tak ada apa lagi yang perlu kamu takuti. Kita telah membersihkan semua kawasan, kita telah membunuh semua musuh, belakang tak ada apa dah. Tu depan je musuh kamu, depa ada upper hand, boleh serang kita, kita tak boleh. Belakang tak ada apa. Wa qad ra'aitu an tubadiru jihadal aduwi biniyatikum qabla an tahsurakumud dunya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang aku lihat pada ketika ini, hendaklah kita mula menyerang mereka, menyerang musuh dengan niat kita sebelum mereka serang kita dulu. Ala inni qad azamtu ala qat'i hadzal bahri ilaihim. Demi sesungguhnya aku telah membulatkan azam, tekad untuk menyeberangi sungai ini bagi menyerang mereka. Jadi itu adalah ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas bagi tahu kepada tentera dia, kita duk tunggu kat Nahar Ashir ni tak ada guna, depa boleh serang kita bila-bila masa. Tunggu pun nak buat apa? Belakang kita tak ada siapa dah, kita dah kalahkan semua. Pada pandangan aku, kita rentas sungai ni, kita pergi ke Madain dan kita lawan dengan mereka. Ya, berisiko. Tapi itu sahaja pilihan yang ada. Tentera Islam pada ketika itu mereka kata azamallahu lana walaka ala rushdi faf'al. Kata mereka, sesungguhnya Allah telah meletakkan kamu wahai pemimpin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga telah meletakkan kami di atas petunjuknya, maka faf'al, jalankanlah perintah itu. Jalanlah, kita rentas sungai. Jadi cerita pasal rentas sungai ni kat mana kita? Baik. Apabila mereka nak merentas sungai Tigris, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tanya kepada tentera yang ada dekat situ, siapa di antara kamu yang nak jadi superhero? Apa kerja dia? Nampak sungai, nampak ramai musuh di depan sungai, selinap masuk ke sana, kalahkan musuh di kawasan sebelah Madain dan sediakan jalan untuk kami masuk tanpa diserang. Siapa yang boleh buat begitu? Sungai dalam, ayak dalam, dan musuh ramai di depan menunggu. Jadi siapa yang boleh masuk ke kawasan musuh tanpa dikesan, kalahkan musuh, bersihkan kawasan, bagi jalan untuk tentera-tentera lain masuk. Pada ketika itu antara yang bersetuju untuk menawarkan diri jadi kumpulan pertama menyeberangi sungai adalah Asim ibn Amr. Asim bin Amr dengan 600 orang tentera. Jadi mereka ni kelompok pertama yang nak menyeberangi sungai. Dalam 600 orang tentera ni, ada 60 orang yang sangat hebat bermain air, yang sangat hebat di dalam laut, di dalam air. Artinya depa di dalam ayak pun depa boleh serang orang. Di dalam ayak pun depa boleh berlawan dan boleh menang. Salah seorang daripada mereka pada ketika itu, bila orang semua mula dah bersemangat, siapa yang nak pilih orang yang nak pergi cross sungai, kumpulan pertama nak pergi ke Madain, buka jalan kepada orang lain. Salah satu di antara mereka, salah seorang daripada mereka, dia tengok sungai yang tengah ayak tinggi, yang mereka ada kuda aja, kaki tak sampai lah sungai tu, ada kuda sahaja nak cross sungai tu. Dia tengok sungai yang dengan dalamnya, dia kata atakhafuna min hadhihi nutfah. Dia kata, apakah kamu semua ni sebenarnya berasa takut dengan nutfah? Dia memperkecilkan sungai itulah. Artinya maksudnya nutfah ni setitis air kan. Kita diciptakan daripada nutfah, setitis air mani. Jadi sungai ni tak lain melainkan macam nutfah juga, setitis air. Ni saya nak cerita, bukan kata dia apa, dia punya gambaran pada ketika itu para sahabat nak kata sungai ni tak ada apa-apa, tak boleh menghalang kamu pun. Itu maksudnya. Dia nak kata atakhafuna min hadhihi nutfah. Takkanlah setitis air ni menjadikan kamu takut. Sedangkan pada ketika tu sungai ayak tengah pasang, tengah tinggi. Ini mentaliti para sahabat.
Kemudian dia membacakan ayat wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan tidak ada satu jiwa yang akan mati melainkan dengan izin Allah, waktu yang telah ditentukan. Depa nak pergi perang ni. Depa nak pergi perang. Keadaan terdesak, musuh di depan. Musuh boleh serang pada bila-bila masa. Sungai yang sangat dalam pada ketika itu, ayak pasang menghalang depa. Apa sahabat Nabi ni, tentera Islam ni kata, atakhafuna min hadhihi nutfah. Apakah kamu berasa takut dengan setitik ayak ni? Sungai yang sebegitu besar tu, pada mereka tak ada apa-apa. Bukanlah menjadi halangan untuk kita pergi ke depan. Sebab apa? Sebab mentaliti dia, ketakutan, pengharapan hanyalah semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Mentaliti. Sebesar mana pun makhluk tu, betapa menakutkan pun makhluk itu, pada mereka kecil berbanding dengan kuasa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang kita kan, kita merasakan makhluk ni hebat. Kita rasa makhluk hebat kadang-kadang kan. Orang kata, kalau dengan laut jangan cakap besar. Jangan cakap besar dengan laut. Orang kata dengan hutan, jangan cakap besar dengan hutan. Jangan, dia punya daulat dia sendiri, kawasan-kawasan ni. Jangan cakap besar hang nanti kena. Hutan ni lain. Kalau hang buat cakap besar, hang nanti hilang dalam hutan. Laut sama juga. Kalau kita tengok pendirian para sahabat ni kan, bukanlah depa nak kata depa ni hebat sampai makhluk Allah lain tu lemah, tak. Tapi makhluk ini bukan penghalang untuk mereka. Dan kalaulah makhluk ini menjadi tembok di tengah antara mereka dan juga menjalankan perintah Allah, datang perkataan macam ni. Sungai yang sebegitu deras air mengalir, mereka anggap dia seperti nutfah. Itulah dia punya standard pemikiran para sahabat. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada ketakwaan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun 60 orang pertama ni dipimpin oleh Asim bin Amr menyeberangi sungai, kumpulan yang pertama sebelum kumpulan-kumpulan yang lain. Dan antara yang memberi semangat untuk mereka menyeberangi sungai adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ada di sana. Kenapa Omar hantar Salman Al-Farisi ke sana? Mungkin antara sebabnya dia tahulah strategi perang Parsi. Dia kenal mereka dan dia duduk lama di situ. Kata Salman Al-Farisi, Innal Islam jadid. Sesungguhnya Islam ni agama yang baru. Agama yang baru. Dhullilat lahum wallahil buhur kama dhullila lahumul bar. Kata Salman Al-Farisi, akan dimudahkan, akan ditundukkan kepada kamu lautan sebagaimana ditundukkan kepada kamu daratan. Amma walladhi nafsu Salman biyadihi la yakhrujunna minhu afwajan kama dakhalu afwaja. Kata Salman, demi Allah, sesungguhnya kamu akan keluar daripada sungai ini berkumpulan-kumpulan sebagaimana kamu masuk ke dalam sungai ini berkumpulan-kumpulan. Jadi akhirnya 60 orang pertama ni, mereka lah kumpulan pertama yang masuk ke sungai Tigris. Mereka sampai ke penghujung, ada tentera cuba menghalang mereka. Dalam riwayat diceritakan, bila tentera musuh tengok ada orang 60 orang mula datang, mereka terkejut. Mereka kata diwana dalam bahasa Parsi, yang bererti depa ni orang gila. Siapa yang buat kerja gila begini? Sungai dengan deras, datang cross dengan kuda masing-masing. Dan mereka tetap cross. Apabila berjaya melepasi sungai itu, mereka berperang dengan beberapa kumpulan tentera Parsi di situ. Dan akhirnya kesemua 600 orang ni berjaya untuk melepasi sungai menuju ke Madain. Mereka melepasi sungai itu dan kawal kawasan tu, dan semua tentera Islam pada ketika itu bergerak menyeberangi sungai menuju ke Madain. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, la yakhrujunna minhu afwajan kama dakhalu afwaja. Kamu pasti akan keluar daripada sungai ini afwajan, satu kumpulan seperti mana kamu masuk ke dalam sungai ini satu kumpulan. Macam mana kamu masuk, kamu akan keluar. Keyakinan yang tinggi. Para sahabat yang join perang ni,
masa perjalanan nak pergi ke Madain, meriwayatkan semua yang pergi ke sungai dengan air yang deras, yang jalan kaki share naik atas kuda, orang berjalan penuh sungai tu pergi ke depan, tidak ada apa-apa insiden membahayakan. Kecuali dua je. Yang membahayakan dua je. Satu, seorang lelaki Gharqadah Al-Baqiri. Gharqadah Al-Baqiri dia terjatuh daripada kuda dia. Dia tengah jalan, kuda tengah jalan, dia terjatuh. Dan apabila dia terjatuh, dia sempat disambut oleh Al-Qa'qa' ibn Amr. Qa'qa' bin Amr pegang tali kuda Gharqadah, angkat tali kuda tu sampailah Gharqadah ni boleh naik duduk di atas kuda dia balik. Itu insiden pertama. Apabila diangkat, jadi tengok orang yang diangkat ni, Gharqadah ni, tengok Qa'qa' angkat dia. Dia kata ajazan nisa an yalidna mithla al-Qa'qa' ibn Amr. Sesungguhnya telah lemah, tidak mampu perempuan melahirkan orang yang seperti Qa'qa'. Kuda yang nak tenggelam tu dia angkat tali kuda sampai kuda tu berdiri, kemudian sampai lelaki ni Gharqadah naik atas kuda. Insiden pertama, tak mati, tak ada siapa mati. Dan apabila mereka sampai cross daripada Nahrashir ni pergi ke Madain, tak ada siapa hilang apa-apa benda melainkan seorang, Malik bin Amir. Dia cek barang masing-masing. Dia sahaja satu orang yang masa duk jalan tu, dia punya pinggan kayu dia, pinggan yang dibuat daripada kayu, arus air bawa pinggan dia hilang. Dia seorang je hilang barang, orang lain tak hilang apa-apa. Kemudian Malik bin Amir kata, Allahumma la taj'alni min bainihim yadhhabu mata'i. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di antara ramai-ramai orang yang duk ada ni, aku seorang je yang hilang barang. Dia doa, ya Allah, dalam ramai-ramai orang yang duk ada perang nak pergi ke Madain ni, janganlah biar aku seorang je yang hilang barang. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ombak pukul dia punya piring tu sampai kat dia piring. Dapat balik Malik ibn Amir, dapat balik dia punya piring. Gharqadah Al-Baqiri nak tenggelam, Qa'qa' ibn Amr angkat dia, tak jadi tenggelam. Jadi selamat semua orang. Semua tentera Islam telah berjaya menyeberangi sungai menuju ke Madain. Bila sampai ke Madain, apa yang berlaku bila mereka sampai ke Madain, semua kumpulan berjaya sampai ke Madain dan mereka Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah mereka kepada Islam, ajar mereka untuk masuk Islam selama 3 hari. Ceritakan kepada mereka tentang agama Islam, perintahkan mereka untuk masuk Islam, dakwah. Tapi sebenarnya ketika itu Yazdajir dah lari. Dan ramai di kalangan tentera-tentera dia pun, mereka telah ramai di antara mereka yang melarikan diri. Jadi tak banyak yang mereka dapat, orang tak dapat banyak. Tapi ketika masuk ke Madain, itulah tempat paling mewah yang orang Islam pernah jajah, yang pernah masuk. Dalam banyak-banyak tempat yang mereka pernah sampai, Madain adalah tempat yang paling mewah. Sebab ini pusat pemerintahan Parsi. Istana Yazdajir berada di situ, pusat pemerintahan dia. Harta yang paling banyak, yang tak pernah mereka lihat harta sebanyak itu. Kemewahan yang sangat besar di istana Parsi. Sampailah mereka masuk ke Sa'ad bin Abi Waqqas, dia masuk ke istana Parsi. Ketika itu dia mendirikan solat Fath 8 rakaat. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi membuka kota-kota, Nabi akan solat duha. Mana-mana kota yang dibuka oleh Nabi SAW dan diteruskan oleh para sahabat, bila mereka buka kota dan mereka berniat nak tinggal di situ, mereka akan dirikan solat duha pada hari mereka sampai di situ. Sebab itulah diriwayatkan bahawa Nabi SAW setelah pembukaan kota Mekah, Nabi SAW solat duha di Mekah. Dan inilah juga sunnah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila sampai di Istana Putih milik Kisra, masuk ke istana tu dan dia dirikan solat 8 rakaat pada waktu siang ni. Ini solat waktu duha lah. Sebahagian ulama kata ini solat membuka, solat pembukaan, dilakukan pada waktu duha siang. Orang kadang-kadang orang kata apa? Solat duha ni ada orang menjadikan dia amalan harian kan. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita dia sembahyang duha tiap-tiap hari. Bagus. Ada fadilatnya, ada kelebihannya. Dia disebutkan dalam hadis, boleh buat.
Tapi kalau ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu ketika membuka kota. Yang kedua, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Kadang-kadang sampai ke Madinah waktu siang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha. Tapi kebiasaannya hari-hari biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak solat duha. Kebiasaannya. Sebab tu para sahabat menyebutkan bahawa Nabi tak solat. Nabi bagi tahu ada fadilat. Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pesan dekat dia, jangan tinggal 3 perkara. Salah satu di antaranya solat duha. Buat solat duha, jangan tinggal. Solat duha, puasa 3 hari setiap bulan dan juga sebelum tidur nim ala witr, tidur setelah melakukan witir. Nabi pesan dekat dia. Tapi Nabi SAW sendiri, Nabi jarang kecuali buka kota ataupun sampai ke Madinah. Itu biasanya. Ini dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk sahaja ke istana Yazdajir, istana Kisra, rumah putih dia solat 8 rakaat pada waktu siang tu. Kalau kita fikir kan, kenapa solat ini dikerjakan apabila sampai ke satu kota ataupun apabila sampai ke Madinah? Ini yang saya nampak lah salah satu hikmahnya, disiplin Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka bermusafir, bila mereka jalan kan, on the way, travel nak pergi ke mana-mana, solat diringankan, sangat ringan. Ringan macam mana? Ringannya ketika musafir, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kita panggil qasar. Yang 4 jadi 2. Dan dalam sebahagian kes tidak diriwayatkan mereka menunaikan tahajud. Tak ada tahajud. Tak buat tahajud. Nabi ni musafir bukan macam kita. Nabi musafir sama ada dakwah ataupun perang ataupun haji. 3 aja. Dalam perjalanan haji kita tahulah ketika Nabi SAW bermalam di malam-malam Mina semua ni, tak ada solat tahajud. Nabi tak solat tahajud. Demikian juga para sahabat. Masa musafir, senang. Solat yang 4 rakaat, potong jadi 2. Witir, boleh tidur malam. Bangun pagi, 2 rakaat sebelum subuh sahaja. Qabliyah, Ba'diyah, mereka tak buat biasanya. Kecuali, tapi apabila berada di Madinah, duduk di Madinah, mereka tak pernah tinggal lah. Para sahabat yang utama bersama dengan Nabi SAW, mereka tak pernah tinggal 11 rakaat tahajud pada waktu malam. Tak pernah tinggal. Itu disiplin. Disiplin Nabi SAW tak pernah tinggal. Kadang-kadang ada sahabat yang tinggal lah. Sebahagian sahabat mungkin tak buat. Itu tidak diwajibkan kepada mereka. Tapi Nabi SAW sendiri tak pernah tinggal. Apabila Nabi SAW sampai ke Madinah balik, Nabi akan solat duha. Artinya apa? Di antara hikmahnya, hutang hari itu di Madinah. Semalam punya hutang, tak buat lagi 8 rakaat, buat pada waktu pagi. Untuk gantikan hutang. Sebab hari itu bukan lagi hari musafir. Hari itu adalah hari tinggal di Madinah. Maka dibuat solat duha pada ketika itu. Dan sunnah hadis-hadis lain menunjukkan kalau Nabi tak berjaga pada waktu malam, tertidur, Nabi akan ganti dengan 8 rakaat pada waktu siang. Waktu pagi lah, waktu duha. Demikian juga bila buka kota-kota baru. Apabila kota baru dibuka, hak hari itu, kalau nak kekal duduk di situ, dah start belah rutin biasa. Disiplin biasa, tahajud. Hari itu punya tahajud belum buat, diganti dengan 8 rakaat pada waktu siang. Ini mungkin hikmahnya. Wallahu a'lam. Mungkin hikmah lain kita tak tahu, tapi sunnah yang diikuti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai sahaja di istana putih milik Kisra, dia mendirikan solat 8 rakaat pada waktu pagi. Kemudian dia mendirikan solat Jumaat juga di situ, kerana dia berniat untuk tinggal di situ dan meninggalkan rombongan yang ramai, anak, isteri dan sebagainya, perempuan dan juga tawanan di Madain. Apa mereka buat lepas tu bila sampai di Madain? Masa untuk mencari harta-harta tinggalan yang ada di Madain. Dan di sinilah yang saya cerita tadi, Madain ni adalah tempat yang tentera Islam dapat harta yang paling banyak. Emas, perak, kapur ni benda yang berharga. Kapur ni sangat banyak dan sangat berharga sampai mereka ingat garam kadang-kadang tak tahu beza.
Tengok nampak putih macam garam, tapi pegang-pegang kapur. Kapur mahal. Garam murah. Banyak. Terlalu banyak dan ditinggalkan begitu sahaja di mana-mana. Orang dah lari, tinggalkan rumah. Ada bekas dibuat daripada emas, ada bekas dibuat daripada perak dan sebagainya. Mereka dapat banyak harta. Dan masuk ke dalam istana milik Kisra. Raja betul ini, raja betul. Raja Bahrain, raja kecil. Raja Yaman, raja kecil. Raja besar ketika tu dua je lah. Satu, raja besar Rom. Itali, jauh lah, dia tak sampai di situ. Dia sampai di Syam, wakil Rom di Syam sahaja. Dan yang besar kedua, inilah Kisra. Masuk ke istana Kisra, disebutkan mereka melihat pemandangan yang sangat mewah yang mereka tak pernah lihat. Istana Kisra, mereka lihat topi Kisra yang dibuat daripada emas, tali pinggang Kisra yang dibuat daripada emas. Masuk ke istana dia, dinding-dinding dia diletakkan dengan benang-benang emas, lukis muka gambar pemerintah-pemerintah terdahulu, raja-raja dulu, supaya Yazdajir bila dia duduk, dia tengok ni raja dulu sebelum dia siapa, raja sebelum dia siapa, dia merasakan tanggungjawab. Jadi sangat mewah, paling mewah yang para sahabat tak pernah tengok. Tentera Islam ceritakan bila mereka masuk, mereka tak pernah lihat singgahsana macam singgahsana yang dimiliki oleh Yazdajir ni. Mereka tak pernah lihat topi sebagaimana topi yang ada dekat dia. Topi dia sangat pelik yang orang tak pernah tengok. Raja kaya, topi emas biji letak atas kepala. Yazdajir punya topi lain. Topi dia tu dah emas. Dia diikat dengan tali-tali emas. Dan dia duduk. Tali emas tu dilepaskan supaya topi tu betul-betul letak atas kepala dia. Dan tali tu yang pegang. Dia nak abang, dia punya mewah. Mewah yang tak pernah orang buat punya mewah lah. Dia seorang je mewah macam tu. Topi dia paling dahsyat. Apa dahsyat topi dia? Dia duduk, baru rambut turun. Turun topi tu tak atas kepala dia. Tali yang pegang topi berat sangat. Kalau terlepas tali tu, mampus dia. Punya mewah. Topi yang duduk macam tu atas kepala dia. Dan apabila dibukakan hijab, rakyat dia yang duduk kat depan, memandang menteri semua akan sujud kepada dia. Sistem yang dibuat untuk mempertuhankan raja. Orang bawah bila turun saja hijab tu, semua akan tunduk, sujud kepada dia. Tengok topi dia sahaja, telah pun menjadikan mereka ni rasa macam kerajaan yang hebat. Ini kebesaran yang dibanggakan oleh Rom dan Parsi. Apa kebesaran yang Rom dan Parsi banggakan? Pakaian yang power, gelang-gelang yang hebat, gelang Kisra yang mereka tengok banyak sangat besar. Istana yang sangat mewah, gambar-gambar orang lain. Kapet, para sahabat terkejut. Dia kata tentera Islam terkejut tengok kapet. Dikatakan 60 hasta kali 60 hasta. Kapet yang besar. Satu piece kapet. Masuk istana tu, kapet yang besar satu piece. Sehingga kan mereka punya seronok ni, mereka potong ambil seorang sikit kapet tu sebab nampak cantik. Sampai lala bila dah bahagi kepada mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya excited nak cerita ke Umar, wahai Khalifah, kami nampak pemandangan ajaib yang kami tak pernah tengok. Nah, aku potong kapet bagi ke ang sikit. Dia minta dekat tentera-tentera, boleh tak hampa bahagi bahagian masing-masing, seorang sikit kita bawa balik, tunjuk ke Umar. Menakjubkan. Mewah, habis mewah yang orang tak pernah tengok. Kapet ni saya pernah tengok satu kapet yang besar. Yang tu pun saya tengok masa masuk masjid tu. Masa tu nak pergi semayang je. Masuk masjid, saya duk perhati kapet. Tengok mana separator dia. Dia kan ada kapet orang nanti potong. Ada potong, sambung lagi satu kan. Masjid tu saya masuk tengok kapet tu tak ada potongan. 2 tahun lepas kot. Saya duk jalan tengok mana kapet ni, hujung dia mana satu. Bayangkan masjid yang besar lah. Besar lagi daripada... Saya ingat masjid tu lagi besar pada masjid negara kot. Besar pada masjid Putrajaya lagi. Besar betul Kapet satu piece. Masa saya masuk tu, tengok kapet ni kat mana yang dia sambung. Tak sambung. Kan ada tiang masjid kan. Dia tepi-tepi shape tiang masjid tu betul-betul tak bersambung. Saya pusing satu masjid jalan. Kat mana yang dia potong kapet. Tak ada tanda potong. Satu helai kapet. Sehelai cukup. Gamaknya begitulah kot. Tentera Islam bila tengok kapet Yazdajir, dia pun terkejut. Saya tengok kapet tu pun saya terkejut. Mana kapet ni punya hujung? Tak jumpa hujung. Sekeping. Rupa-rupanya lepas tu saya dah terkejut. Baru saya search.
Kapek ni awak yang special tentang dia. Bila Google baru tahu itu kapek nombor 2 terbesar di dunia, yang terletak di dalam Masjid Sultan Qubus di Oman. Bila balik Google tu baru tengok lah, patutlah kita rasa takjub. Rupanya ini kapek nombor 2 terbesar di dunia. Tempat lain tak jumpa. Dalam Masjid Sultan Qubus. Kalau tuan-tuan pergi Oman ataupun yang duduk dekat Oman, masuk masjid tu tengok. Punya besar kapek tu, tak ada line potong. Sekeping yang besar. Kapek terbesar di dunia satu lagi dekat Dubai kot. Yang paling besar di Dubai. Nanti tuan-tuan boleh Google balik. Saya pun tak ingat. Nombor 2 besar di Muscat. Nombor 1 di Dubai. Dubai ke Abu Dhabi saya tak ingat. Yang tu saya tak sempat pergi lagi. Sebab masa pergi Dubai tu duduk berjalan, seronok berjalan, tak sempat nak pergi ziarah. Orang-orang yang duduk Dubai nanti boleh cerita kat kita. Perasaan tengok kapek terbesar di dunia. Saya tengok yang kedua terbesar di dunia. Sultan Qubus. Dekat Oman. Besar gila kapek tu. Jadi balik kepada cerita kita, para sahabat terkejut tengok kapek Yazdajir yang sangat besar. Betul-betul besar. Dan antara yang mereka jumpa lagi, tak berlaku perang di sinilah sebenarnya, sebab tentera banyak telah melarikan diri. Pakaian-pakaian Kisra. Mereka nampak ada satu kumpulan tentera duk kawal 2 ekor baral. Maka tentera ini pun berjaya dihalau dan dikalahkan. Di atas baral ni ada pekakas-pekakas dan juga pakaian keutamaan Kisra, pakaian dia sendiri. Dan mereka pun ambil harta rampasan ni semua dan bawa balik kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. 1/5. Demikianlah pembahagian harta perang. 1/5 dihantar kepada khalifah, 4/5 dibahagikan sesama tentera Islam. Bila bahagi, tak ada lah bahagian Umar yang bahagian yang cantik-cantik. Sa'ad bin Abi Waqqas nak tunjuk ke Umar, dia pun minta kepada para sahabat tentera yang ikut perang, boleh tak bahagian ni potong sikit, bawa balik bagi ke Umar. Umar, Ali, Abdul Rahman bin Auf, pembesar-pembesar sahabat. Tetapi mereka ni tak ikut pergi perang lah, mereka duduk di Madinah, tak ada bahagian mereka. Jadi boleh tak bagi hadiah kepada mereka bahagian-bahagian ni. Saya nak cerita sikit sebelum kita sambung. Sebenarnya budaya alat-alat kebesaran diraja ni kan, alat kebesaran diraja, ini budaya biasa semua raja-raja. Dia ada alat-alat kebesaran raja. Budaya Hindu ada begitu, budaya Maharaja Cina ada begitu, budaya Rom ada begitu, budaya Parsi ada begitu. Parsi ni antara yang paling hebat lah. Raja akan diletakkan dalam satu package yang sangat-sangat mewah sehingga dia, orang tengok dia, orang akan rasa terpegun. Raja akan diprojek dalam satu image yang menjadikan orang ramai yang tengok raja akan rasa terpegun. Siapa-siapa yang tengok Kisra, nampak dia punya mahkota turun dengan tali sampai melekat atas kepala dia, akan terpegun. Siapa-siapa yang pergi ke istana Rom juga akan terpegun melihat kehebatan. Ini sunnah ataupun ini kebiasaan penduduk-penduduk bumi. Mana-mana budaya pun sama. Dia ada alat-alat kebesaran diraja. Baju dia cantik, pakaian dia, alat-alat dia, dia ada tongkat yang cantik, kerusi yang cantik, kapet yang mewah, istana yang terpegun. Nama kata raja yang tua. Di mana sahaja. Illa, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang ditarbiah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Special case. Inilah kehebatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi, masa tu kita ada cerita dulu kan, kuliah sirah, ketika tersebar fitnah kata Nabi ceraikan semua isteri, depa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi tak ada. Umar minta izin nak masuk, Umar masuk, Umar tengok Nabi dalam satu ruang yang kecil, bilik kecil. Nabi SAW tidur di atas tikar. Yang bekas tikar tu ada di badan Nabi SAW. Umar menangis. Umar kata, "Ya Rasulullah, ketika Kisra, Kaisar bermewah-mewahan dengan dunia, macam mana seorang Nabi boleh tidur tikar, bekas tikar melekat di badan Nabi SAW? Jalur-jalur tikar tu ada kat badan Nabi." Nabi SAW kata, "Wahai Umar, untuk dunia mereka, tak sukakah kalau dunia untuk mereka? Untuk mereka dunia, akhirat untuk kita." Tarbiyah Nabi SAW
menjadikan Saidina Umar radhiyallahu anhu pakai baju bertampung. Pakai baju bertampung. Koyak baju dia, jahit baju bertampung. Sebab tu kita kata tadi, saya sebut tak saat ni, benda-benda menakjubkan ni bukan tentang Kisra sahaja, bukan tentang Maharaja Parsi. Mana-mana raja di dunia ni macam tu lah. Daripada zaman dulu lagi, nama kata raja, orang tengok dia, orang kan, power, hebat, tak sama dengan orang lain. Melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesiapa yang ditarbiah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada raja, orang masuk masjid, nampak semua pakaian sama, duduk sama, sembang sama, cara bercakap sama, cara berjalan sama. Orang kena cari mana satu Muhammad. Orang kena cari. Mana ada. Itulah yang kita kata Nabi SAW dan orang yang ditarbiah oleh Nabi SAW. Tawaduk yang tak ada tolak bandingnya berbanding dengan mana-mana maharaja di atas muka bumi ini. Baik, balik kepada cerita kita. Mereka pun akhirnya harta rampasan ini dibawa balik kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan apabila dibawa balik kepada Umar, Umar pun bahagikan harta ini kepada kaum muslimin yang masih tinggal di Madinah yang tak ikut pergi perang. Dan apabila Umar radhiyallahu anhu ambil gelang-gelang Kisra ni, Umar panggil Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Umar panggil Suraqah bin Malik. Umar kata, gelang-gelang ni hang ambil, hang pakai. Kemudian Umar kata kepada dia, wahai Suraqah bin Malik, ucaplah alhamdulillah siwarai Kisra bin Hurmuz fi yadai Suraqah bin Malik ibnu Ju'sham a'rabi min Bani Mudlij. Umar kata kat Suraqah, ucaplah alhamdulillah kerana gelang-gelang kemewahan Kisra kini berada di tangan Suraqah bin Malik. Pasal apa Suraqah bin Malik? Diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, satu ketika apabila Suraqah bin Malik, dia ni orang miskin, A'rabi, orang bukan orang bandar pun, orang kampung lah. Kira orang kampung yang datang. Zaman kita, orang kampung yang biasa-biasa, daripada pendalaman datang mai jumpa Nabi SAW. Nabi kata, ka'anni bika waqad albasta siwarai Kisra. Nabi tengok Suraqah bin Malik. Nabi kata dekat dia, seolah-olah nampak macam engkau ni memakai pakaian kebesaran Kisra, memakai gelang-gelang Kisra. Apabila tentera Islam buka Madain, masuk ke Istana Putih, rampas barang-barang kebesaran Kisra, bagi kepada Umar. Umar panggil Suraqah bin Malik. Dulu Nabi kata, nampak macam hang pakai gelang Kisra. Hang ambil dan pakai betul-betul. Suraqah bin Malik pakai. Dia kata, alhamdulillah alladhi salabahuma Kisra bin Hurmuz wa albasahuma Suraqah bin Malik a'rabi min Bani Mudlij. Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menanggalkan gelang-gelang ini daripada Kisra dan memakaikan dia kepada Suraqah bin Malik, A'rabi, orang pendalaman daripada Bani Mudlij. Dan seterusnya, apabila sampai kepada Umar radhiyallahu anhu kekayaan, harta-harta yang banyak setelah mereka buka Madain, Kisra tak mati lagi. Yazdajir ni dia lari pergi tempat lain pula. Dia pergi ke Hulwan, kemudian ke Rai, pergi ke tempat lain. Tapi istana dah tinggal. Raja tanpa istana ni kira tak ada apa. Dia dah dikalahkan. Umar radhiyallahu anhu bila dia tengok kemenangan itu, dia tengok harta yang banyak dibawa balik, kata Umar, Allahumma innaka mana'ta hadha rasulaka wa nabiyyaka wa kana ahabba ilaika minni wa akramu alaika minni. Ya Allah, sesungguhnya engkau tak bagi kejayaan yang sebegini, harta yang sebegini kepada Rasul dan Nabimu. Dan sesungguhnya Rasul dan Nabimu ini lebih engkau sayangi dan lebih mulia di sisimu daripada aku. Wa mana'tahu Abu Bakrin wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaika minni. Dan engkau tak bagi kepada Abu Bakar Siddiq, sedangkan Abu Bakar ini lebih engkau cintai dan lebih engkau muliakan daripada aku. Lebih engkau cintai dan lebih mulia daripada aku. Umar punya standard ni, sampai bila pun dia takkan letak nama dia sebelum Abu Bakar. Respect yang macam tu. Nama dia tak mungkin di depan Abu Bakar. Dia punya respect.
Orang biasa kan, orang kata kena jaga-jaga pemimpin kedua. Perdana Menteri kena jaga dengan timbalan Perdana Menteri. Presiden kena jaga-jaga dengan timbalan Presiden. Yang duduk orang pertama, orang pertama kena jaga-jaga dengan orang kedua. Sebab dunia ini, orang kedua ni biasa dia punya kerja nak cantas yang pertama. Nampak apa tak kena sikit, ada ruang nak cantas, dia cantas yang pertama. Tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tak pernah sekalipun dia fikirkan dia berada di depan Abu Bakar. Dia tak pernah. Masa kita recall sikit lah cerita masa Abu Bakar radhiyallahu anhu bila bincang dengan Ansar kan, bincang dengan Ansar, siapa nak bagi jadi khalifah ni? Abu Bakar ada ketika tu Umar dan juga Abdul Rahman bin Auf. Abu Bakar kata, bagi tahu kepada sahabat-sahabat Ansar, Abu Bakar kata, hampa tahu yang pemerintahan ni di kalangan kami, di kalangan Quraisy. Aku cadangkanlah, itu sunnah Nabi, nak pertahankan. Ambil lah sama ada Umar ataupun Abdul Rahman, siapa-siapa yang hampa suka jadikanlah pemerintah. Umar kata, mustahil. Tak mungkin aku akan jadi pemerintah kalau dalam rakyat aku ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak mungkin. Selagi Abu Bakar masih hidup, aku tak akan jadi pemerintah. Disiplin dia. Kata Umar, ya Allah, engkau menghalang kekayaan ini daripada Abu Bakar, sedangkan dia lebih engkau cintai dan lebih engkau muliakan. Wa a'taitani fa a'udzu bika an takuna a'taitani litamkura bi. Sedangkan engkau memberi kekayaan ini kepada aku bimbang kekayaan ini sebenarnya untuk menghancurkan aku, untuk menipu daya aku. Umar risau. Tiba-tiba harta banyak dapat dan akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Abdul Rahman bin Auf untuk jual dan juga sedekah dan infakkan harta-harta yang ada ini. Itu berkaitan dengan pembukaan Madain. Artinya bandar pemerintahan Kisra telah pun tewas dengan pembukaan Madain. Ada banyak lagi perang-perang ni. Nantilah pelan-pelan kita cerita sikit-sikit. Apa lagi yang best selepas ni? Kalau kita ambil sikit ya, sebelum kita berhenti kan. Antara yang bestnya perang Jalula. Dia sebutan ya. Jalula. Okey, perang Jalula ni Sa'ad bin Abi Waqqas bagi tahu kepada Umar dia menang, lalu Umar perintahkan Sa'ad duduk di Madain. Ini strategi baru. Pemerintah utama duduk di Madain. Hantar tentera lain di bawah pimpinan Hashim ibn Utbah. Hashim bin Utbah memimpin tentera pergi ke Jalula. Tempat lain pula untuk buka kota yang kedua. Sampai di tempat yang kedua ni, pemimpin tertingginya Hashim, ada Qa'qa', ada Sa'ad bin Malik, Amr bin Murrah dan sebagainya. Di Jalula, pasukan Parsi yang duduk di situ pakai strategi biasa Parsi. Dia buat longkang. Buat longkang di sekeliling. Akhirnya berperang daripada jarak jauh. Daripada jarak jauh, baling tombak, panah dulu. Macam kita cerita tadi. Senjata pertama jarak jauh, panah. Mata panah habis, baling tombak. Tapi tak boleh ada kemenangan. Tentera Islam dalam tekanan. Tentera Parsi duduk dalam kota. Nak kawal kota, senang. Sebab boleh ganti orang. Orang ni dah penat, balik rumah, orang lain pula ganti. Tapi tentera Islam penat menghadapi tombak dan juga panah. Dalam perang Jalula, sampai mereka tak ada masa untuk solat pun. Tak ada masa untuk solat, mereka solat dalam keadaan isyarat sahaja. Tentera musuh relax je, boleh ganti-ganti posisi. Akhirnya, dicadangkan oleh Qa'qa' bin Amr. Dia kata kepada mereka, apa yang kamu takutkan? Tentera Islam kata, kami takutlah. Sebab mereka ramai dan kuat. Kami berada dalam keadaan bertahan, tak kuat. Jadi, cadangan Qa'qa' bin Amr, bal inna hamiluna alaihim wa muhidduna fi talabihim. Tukar strategi. Apa kata kalau kita yang serang mereka dan bersungguh-sungguh mengalahkan mereka hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah menentukan siapa yang menang di antara kita. Jadi Qa'qa' bin Amr dengan sekumpulan tentera, mereka betul-betul berdiri di tengah benteng kawasan nak masuk. Pada waktu malam mereka menyelinap masuk sebahagian. Akhirnya dengan masuk itu mereka berjaya mengalahkan musuh dalam peperangan Jalula. Kemudian satu lagi perang Hulwan. Hulwan, bila dah habis perang Jalula, Hashim ibn Utbah stay di situ. Nampak? First step, Madain,
pemerintah utama di Madain pada ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, tunggu, jangan pergi. Kumpulan tentera seterusnya pergi ke Jalula. Sampai di Jalula pula Hashim ibn Utbah, pemerintah kedua ni, tunggu di situ, jangan pergi. Hantar kumpulan ketiga pula yang dipimpin oleh Qa'qa' ibn Amr. Qa'qa' ibn Amr dia pula pergi. Jadi tempat yang telah dikuasai, ada kepimpinan tentera di situ, dan mereka berjaya memenangi peperangan di Hulwan juga. Di Hulwan mereka kalahkan ramai orang lah. Antaranya panglima Parsi yang hebat. Mereka berjaya kalahkan Fairuzan tadi tu. Dia masih lagi tak mati lagi. Kat sini perang dan dia berjaya melarikan diri. Banyak lagi cerita. Saya ingat nanti kita boleh skip cerita-cerita perang kecil-kecil ni. Kita boleh cerita perang-perang yang besar yang berlaku di Parsi. Sehinggalah akhirnya lepas ni bolehlah beberapa sesi lagi. Lepas tu boleh cerita tentang peristiwa di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh. Saya berhenti setakat ni dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang mengikuti kelas ni yang dah lama berhenti. Jadi ringkasannya, hari ni kita cerita tentang apa? Tentang pembukaan Madain, sambungan setelah perang Qadisiyah. Apakah solat Fath sama dengan solat Duha? Waktunya sama, rakaatnya sama, 8 rakaat juga, dan juga waktu dibuat pada waktu Duha. Ada sebahagian ulama menganggap dia berbeza. Ini solat Fath, pembukaan, tapi memandangkan waktunya sama dan cara pelaksanaannya juga sama. Ada khilaf sikit lah berapa kali salam. Pada saya tak adalah masalah untuk kita menganggap dia solat yang sama. Duha yang dikerjakan ketika tentera Islam membuka kota-kota baru. Jadi apa maksud Fath? Fath adalah solat duha, solat yang dikerjakan pada waktu duha apabila tentera Islam membuka kota-kota baru. Saya berhenti setakat ni dulu. Terima kasih tuan-tuan yang mengikuti kelas ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita sambung lagi lah siri-siri seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.